Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bertemu bersiaran secara live pada pagi ini di medan Facebook saya. Kita bersiaran secara live untuk siaran live yang tidak berkala, sebab sekarang ni masih belum sidang parlimen, masih belum lagi bersidang. Jadi kita masih mempunyai banyak ruang untuk kita bersama-sama. Dan buat masa sekarang ini, Alhamdulillah, Yang Muhammad Perdana Menteri telah pun dilantik dan diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Dan kita sedang menunggu bagaimanakah lantikan-lantikan kabinet yang akan diselesaikan oleh Yang Muhammad Perdana Menteri selepas daripada ini. Jadi satu persoalan yang cukup besar yang sedang bermain di dalam kepala rakyat dan juga khususnya kepada pengundi-pengundi Perikatan Nasional di seluruh negara. Adakah Perikatan Nasional wajar untuk masuk ke dalam unity government? Ini satu persoalan yang penting untuk kita sama-sama bincang pada kali ini dalam keadaan kerajaan yang dibentuk oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kali ini dengan majoriti yang sangat-sangat tipis, iaitu Pakatan Harapan tidak mampu pun untuk melepasi majoriti sebanyak 111 kerusi yang diperlukan, tetapi berjaya membentuk kerajaan dengan sokongan daripada parti-parti yang lain. Terima kasih kepada semua yang hadir secara live pada pagi ini. Ya, kita akan bincang berkenaan dengan bagaimanakah pasca pembentukan kerajaan Malaysia pada kali ini yang telah dibentuk oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan adakah wajar untuk kita masuk ke dalam kerajaan. Saya sekarang bersiaran secara live di Pasir Mas. Lama tak live Ibu Ustaz, ya, sebab kesibukan kita berkempen dalam pilihan raya. Dan selepas daripada kempen pilihan raya, saya berada di Kuala Lumpur hampir seminggu dalam urusan yang semua tuan-tuan tahu, iaitu dalam keadaan kita nak bentuk kerajaan. Dan suka untuk saya sebut bahawa pada 2 malam pengumuman pilihan raya dan pada besoknya, kita telah pun menghantar akuan bersumpah SD kepada pihak istana, lebih daripada 115 SD. Tetapi sebagaimana yang tuan-tuan tahu bahawa SD yang terima itu dianggap sebagai tidak sah, khususnya oleh parti ataupun Perikatan Barisan Nasional, kerana pengurusi Barisan Nasional telah menghantar satu surat yang lain kepada istana di mana didakwa bahawa 30 orang ahli Parlimen Barisan Nasional telah pun sepakat untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. So itu yang berlaku dalam apa yang berlaku ketika mana pra pembentukan kerajaan. Baik, sekarang ini ialah isunya, adakah kita wajar untuk masuk dalam kerajaan. Perikatan Nasional telah pun ditawarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk masuk ke dalam kerajaan, tetapi soalnya kita wajar masuk atau tidak. Saya melihat dan mendengar bagaimana kenyataan-kenyataan daripada tokoh-tokoh negara, antaranya ialah para agamawan seperti yang Sahibus Samahah Mufti Perlis, yang memberikan pandangan supaya Perikatan Nasional kena masuk dalam kerajaan untuk mengimbangi kuasa-kuasa yang dibimbangi akan menjejaskan Islam. Baik, sebelum itu, kenapa SD ditolak? Saudara Azman Mamat bertanya, kenapa SD ditolak? Kerana SD yang dihantar itu ialah perakuan secara individu, tetapi tidak melalui ketua parti. Satu budaya baru yang telah pun dicetuskan dalam pemilihan Perdana Menteri pada kali ini ialah perakuan daripada ketua parti itu lebih diterima berbanding dengan perakuan individu, sebagaimana perakuan individu yang telah pun dilakukan
dalam pemilihan dua Perdana Menteri sebelum daripada ini, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri. Pada masa itu, Seri Paduka Baginda Ketua Agung yang sama, yang di-Pertua Agong yang sama telah menerima pakai akuan individu. Bahkan bukan setakat akuan individu, tetapi memanggil seorang demi seorang ahli parlimen untuk menyatakan secara jelas dan terang di hadapan baginda siapa yang kita mahukan sebagai calon Perdana Menteri. Berbeza dengan kali ini, ahli-ahli parlimen tidak dipanggil, bahkan SD yang dihantar telah pun ditolak dengan alasan bahawa ketua parti telah menyatakan yang sebaliknya. Baik. Berhubung dengan apa yang saya nak sebut pada kali ini ialah berkenaan dengan adakah Perikatan Nasional wajar untuk bersama-sama dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Saya punya pandangan bahawa Perikatan Nasional perlu berada di luar sebagai pembangkang. Bukan dengan maksud bahawa semua perkara yang nak dilakukan oleh kerajaan itu perlu dibangkang. Saya punya pandangan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diberikan masa, yang mana sering disebut-sebut bahawa beliau merupakan seorang Menteri Kewangan yang terbaik dan beliau mempunyai banyak idea untuk nak memperbaiki negara ini. So sekarang bagi beliau masa yang selesa, berikan beliau masa dan ruang yang selesa untuk memperkenalkan idea-idea reformasi yang sering disebut-sebut selama ini. Tetapi dengan syarat Pakatan Harapan sebagai kerajaan yang ada pada hari ini jangan menggugat perkara-perkara asas di dalam perlembagaan, khususnya yang melibatkan hak-hak istimewa orang Melayu, pendidikan Bumi Putra dan sebagainya. Soal anda nak memperbaharui reformasi ekonomi dan sebagainya, ya, kita boleh terima dan kita nanti tengok apakah beliau akan lakukan dalam pentadbiran yang dikatakan akan merubah seluruh wajah Malaysia yang ada pada hari ini. Untuk itu, Perikatan Nasional perlu berada di luar sebagai check and balance kepada kerajaan, memudahkan kita untuk menegur sekiranya berlaku apa jua kepincangan. Dalam masa yang sama, tak payah digugat, tak payah diancam dengan SD selepas daripada ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebelum daripada ini. Ya, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah, kita tahu bahawa pada masa ketika itu, bila Perdana Menteri mengangkat sumpah, kita sering diganggu-gugat dengan adanya keluar daripada kerajaan, ada yang menyatakan bahawa mereka telah cukup majoriti untuk bentuk kerajaan dan sebagainya, sehingga melibatkan pihak istana dan sebagainya. Baik, bagi saya itu tidak perlu. Bagi ruang. Kalau perlu 5 tahun, ya 5 tahun, silakan. Negara ini, kamu sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tadbirlah dengan sebaik mungkin untuk kita melihat bagaimana ekonomi dan kehidupan rakyat boleh berubah atau tidak. Cuma saya sebut sekali lagi bahawa jangan sekali-kali menggugat perkara-perkara yang melibatkan asas-asas di dalam perlembagaan. Itu sahaja. Kalau itu tidak digugat, maka tidak ada apa-apa kesegeraan untuk kita mengambil alih kerajaan dalam masa 5 tahun ini. Kerana sudah tentu untuk melakukan perubahan ini memerlukan pada masa. Napok seruh sikit. Alhamdulillah. Tu kita nak dengar tu. Tasinya nama kata napok kau. Baik, terima kasih. Jangan buat kerja tebuk atap 2.0. Tak ada masalah. Isu-isu tebuk atap dan sebagainya tidak timbul kalau sekiranya ahli-ahli parlimen yang ada dalam kerajaan pada hari ini mereka terus setia. Apa yang kita bimbang ialah ahli-ahli parlimen yang ada pada hari ini tidak tahan untuk berada dalam kerajaan. Jadi ahli-ahli parlimen yang telah pun membuat persetujuan untuk menyokong kerajaan, mereka perlu istiqamah untuk terus sokong kerajaan. Termasuklah ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang telah buat keputusan untuk menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Silakan bagi sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke akhir penggang. Kerana kita yakin, insya-Allah apabila pilihan raya akan datang, rakyat sudah tidak ada sebab untuk mengundi Barisan Nasional lagi, Harapan. Jadi insya-Allah kita boleh satu persatu kita akan tengok. YB jangan U-turn pula selepas daripada ini. Kita tidak ada sejarah U-turn. Ini merupakan pandangan saya. Soal orang lain nak buat pandangan macam mana, itu terpulang. Kerana yang penting ialah apa yang ingin saya sampaikan adalah Perikatan Nasional perlu untuk berada di luar kerajaan. Dan rakyat perlu faham kenapa Perikatan Nasional berada di luar kerajaan pada hari ini. Kerana kita mahu bertindak sebagai check and balance.
tak payah cakap lah, lama dah. Tak payah cakap lah, lama dah. Tak berapa jejak, tak payah belah mana tu. Baik. Jadi itu sebabnya Pak Mindin, kenapa yang di-Pertua Agong tak panggil setiap SD yang ajukan boleh ahli parlimen sokong PN sebagaimana. Wallahu alam, ya mungkin Seri Paduka Baginda di Pertua Agong punya pertimbangan yang tersendiri untuk memanggil setiap ahli parlimen, kerana kita yakin bahawa bila kita hantar SD, sudah tentu ia ditandatangani secara sah oleh ahli-ahli parlimen. YB ada orang cakap BN sokong PH, PS sokong penyambung. Kalau BN sokong PN, macam mana pula YB? Kalau ni benda yang tak berlaku, macam mana? BN tak sokong PN. Kalau, wallahualam lah. Sebab sekarang dia tak sokong lagi. Kalau nak kira kalau, kita kena fikir banyak perkara lah. Kalau PH sokong PN, macam mana pula? Kalau DAP sokong PN, macam mana pula? Jadi, takkanlah kita kena sediakan setiap jawapan kepada setiap perkara itu. Kalau BN sokong PN, ini jawapannya. Kalau PS sokong PN, macam mana? Takkanlah. Kemudian dalam masa yang sama, kalau kita bercakap benda yang sedang berlaku pada hari ini, iaitu BN telah sokong PH dan PH telah pun sokong PN. Apa jawapan dia? Itu saja. Soal sekarang yang pada hari ini ialah kita telah menyebut sebelum daripada pilihan raya lagi bahawa saingan utama kita ialah PH, bukannya BN, yang mana kebanyakan sebahagian besar daripada mereka ialah ahli-ahli parlimen Melayu Islam. Mereka bukannya merupakan musuh utama kepada Perikatan Nasional. Tetapi kita langsung tidak menyangka bahawa rupa-rupanya cerita-cerita yang didendangkan oleh mereka sebelum daripada ini rupanya betul, bahawa PH dan BN ini ada satu persepakatan yang sulit, terutama dengan ketua kepada Barisan Nasional yang menyokong secara senyap-senyap Pakatan Harapan. YB tandas awan di Bandar Tasik Diraja bersih dah ke? Bukan Tasik Diraja, Tasik Raja berada di bawah kawasan Parlimen Rantau Panjang. Jadi kalau nak bertanya tu, saya rasa kena faham dulu geografi persempadanan pilihan raya. Bandar Tasik Raja berada pada kilometer ketiga dan kelima, lebih kurang daripada sempadan Parlimen Pasir Mas. Jadi ya, mungkin saya kena jagalah semua walaupun di luar kawasan parlimen saya. Terima kasih Tuan Ramzi, penyokong kuat Pakatan Harapan. Silakan cuba lain kali dalam pilihan raya akan datang, Pakatan Harapan kena bertanding sekali lagi dan cuba untuk tidak hilang deposit. Terima kasih. Saya nak ucapkan tahniah kepada anak muda yang mahu perubahan. Alhamdulillah. Terima kasih. SD individu tak boleh pakai. Ya, itu terpulang kepada di-Pertua Agong untuk membuat pertimbangan. Yang penting kita akur dan kita ucapkan tahniah kepada yang di-Pertua kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan selamat membentuk kabinet. Ustaz ulas sikit pasal MP Baling yang disiasat. MP Baling, kalau saya tak follow secara dekat, tapi setahu saya apa yang disebut oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Baling ialah berhubung dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pada tahun 2012 pernah menyebut bahawa beliau akan mempertahankan segala hak negara Israel agar mereka tidak diganggu gugat. Jadi itu yang disebut oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Baling. Apapun kes ini sudah pun disiasat oleh mahkamah dan oleh pihak polis, dan kita nanti tengok macam mana polis membuat siasatan. Yang penting biar kita kekal berprinsip, Muhammad Uwais. InsyaAllah kita kekal berprinsip dan kita tengoklah macam mana mereka akan manage isu sesama mereka. Tetapi soal PH sebelum daripada ini yang menyatakan BN penyamun, siapa sokong penyamun dan sebagainya, ya kita pun nak tahu jugalah setakat manakah harusnya untuk menyokong penyamun pada kali ini. Benda tu tak sahih pun. MP Baling nak pergi marah main-main isu Anwar Israel. Sila Google balik kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 2012 yang menyatakan bahawa beliau akan melindungi hak-hak negara Israel. Saya rasa mungkin ia merujuk kepada kenyataan itu. Wallahu alam, takut merujuk pada kenyataan lain, wallahu alam. Tetapi itu tidak dinafikan sampai ke hari ini. Sebelum ini PN sokong BN, apa pandangan YB? Ada beza tak dengan hari ini? Kita tidak pernah menyokong kluster mahkamah yang ada di dalam Barisan Nasional.
Yang kita bagi sokongan ialah mereka yang tidak terlibat dengan kluster mahkamah. Itu isunya. Dan apa yang ada pada hari ini ialah keputusan pilihan raya telah pun keluar, telah pun berlaku, dan kita sama sekali tidak mempunyai sebarang hubungan dengan kluster mahkamah yang ada di dalam Barisan Nasional. Kita bercakap tentang apa yang ada pada hari ini. Jadi kalau Pakatan Harapan sebelum ini marah kepada Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional dikatakan bahawa berada bersama-sama dengan UMNO, jadi sekarang apa beza dia? Apa bezanya pada hari ini? Bahkan mereka bentuk kerajaan yang ada pada hari ini. YB rasa PN boleh menang Padang Serai. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Perikatan Nasional boleh menang di Padang Serai dengan penuh bergaya. YB, langkah syaitan tu bukan pakatan sulit ke? Langkah syaitan kat mana? Langkah ni Pasifik ke? Saya tertarik jugalah dengan penyokong Pakatan Harapan seorang ni yang duk komen dalam Facebook live dan sebagainya. Saya ulang sekali lagi dengan penuh rendah dirinya, silakan datang lagi bertanding di Pasir Mas dan di mana-mana kawasan di Kelantan, dan cuba untuk tidak hilang deposit. Jika anda tidak hilang deposit, itu sudah cukup baik. Okay, terima kasih. Apa program YB kat Pasir Mas selepas PRU15 ini, kita laksanakan apa yang telah kita janjikan. Jika kita jadi kerajaan dan kita diberikan peruntukan dan ruang untuk berbakti, kita akan laksanakan apa yang kita telah janji. Dan kalau kita dinafikan hak dan sebagainya, saya yakin saya akan bawa isu ini di dalam Parlimen, dalam Dewan Rakyat, untuk terus perjuangkan hak-hak rakyat Pasir Mas yang juga berhak sebagai rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Diem Paguh kata musuh utama perikatan adalah BN. Telah kita nafikan bahawa kita telah menyebut bahawa Perikatan Nasional tidak pernah bermusuh dengan mana-mana, tidak pernah menjadikan mana-mana parti yang mempunyai teras Melayu Islam ini sebagai musuh utama. Saingan utama kita ialah Pakatan Harapan. Tetapi realiti yang berlaku selepas pilihan raya, wallahu alam, kenapa dok rujuk kepada benda sebelum pilihan raya? Isunya ialah isu pada hari ini. Apa yang anda nak jawab kepada penyokong Pakatan Harapan yang menyebut bahawa hoi siapa sokong penyamun dan sebagainya? InsyaAllah rakyat telah membuka mata, dan yang ada pada hari ini ialah di Padang Serai dan di Dun Tioman, masing-masing sudah pun memberikan laluan untuk rakan mereka untuk bertanding. Jadi sama saja. Undi PH sama dengan undi BN, undi BN sama dengan undi PH. Ustaz kena faham, Agong minta PN PH bergabung. Kita tidak ada apa-apa permintaan rasmi untuk bergabung, dan tidak ada apa-apa kenyataan pun daripada istana bahawa PN dan PH perlu untuk bergabung. Kalau ada, cuba buktikan. Tidak ada. Dan bagaimana pergabungan itu nak dibuat, apa term and conditionnya, terma dan rujukannya, macam mana? Tidak. Cuma diminta untuk nak supaya wujudkan unity government. Macam mana nak wujudkan unity government ni? Siapa jadi ketua? Siapa jadi Perdana Menteri? Siapa akan lead? Siapa akan masuk kabinet? Benda tu perlu dibincangkan. Dan sebab itu bagi kita ialah kita nak Perdana Menteri yang ada cukup majoriti terlebih dahulu. Itu sahaja. Bukan soal kita tak tolak dan sebagainya. Sebab tidak ada siapa pun yang mendakwa bahawa yang di-Pertuan Agong mahukan unity government, melainkan Barisan Nasional sendiri. Barisan Nasional sendiri sebut. Istana sendiri tak pernah menyebut. Titah diraja tak pernah menyebut supaya diwujudkan unity government. Kualiti ahli parlimen tu ada, tak macam ada Kelantan. Wallahualam, insya-Allah ada. YB boleh kebangunkan taman tema di Pasir Mas, dalam masa sama boleh menyumbangkan pendapatan kepada kerajaan negeri, ya. InsyaAllah sekiranya banjir di Pasir Mas ini diselesaikan dalam masa yang terdekat dengan siapnya tebatan banjir Kasban ini, tanah-tanah kerajaan yang masih ada di sempadan itu boleh dibangunkan dengan pelbagai lagi pembangunan. InsyaAllah benda-benda seperti ini kita boleh tengok. Soalnya sekarang ini ialah Pasir Mas ini, selain daripada lokasi banjir itu, sudah tidak ada lagi tanah kerajaan yang luas dan sesuai untuk dibina prasarana-prasarana yang seperti ini. Cantik background. Terima kasih. Kalau kita yang menang Padang Serai, adakah kerajaan yang ada pada hari ini tak cukup majoriti? Isunya bukan isu Padang Serai atau tidak. Isunya ialah
Adakah yang ada pada hari ini benar-benar menyokong kerajaan? Kalau GPS, JRF dan sebagainya mereka mengambil sikap untuk menyokong kerajaan bersama dengan Barisan Nasional, ya sudah pasti kerajaan yang ada pada ini cukup 2/3 majoriti. Tetapi wallahualam, setakat manakah mereka sokong, dan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional pun masih belum lagi kita lihat sikap mereka sebenar di dalam Dewan Parlimen. Sebab melalui SD yang dihantar, membayangkan seolah-olah tidak semua ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi hanya disahkan melalui surat yang dihantar oleh pengurusi Barisan Nasional. Bukti akan dibuktikan sebenar di dalam Dewan Rakyat. Kalau betul mereka sokong, ya, dia terima. Dan kalau mereka tak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, di situlah akan terbukti. So, kita nanti tengok usul percaya yang akan dibentangkan di Parlimen ini, setakat adakah ia berjaya untuk melepasi majoriti atau tidak. Muhammad Alif, sudahlah, ya. Tak sudah lagi. Yang sudah hanya ialah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di negeri-negeri yang majoriti Melayu, yang kita yakin insya-Allah dalam pilihan raya akan datang, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya akan menemui nasibnya masing-masing di tangan rakyat. Salam dari Perlis. Alhamdulillah, MBPN kami menang majoriti tanpa perlu berbakat. Terima kasih saudara-saudara di Perlis. Semoga sampailah harum manis kepada kami sekotak dua di Kelantan. Ustaz sedih kan tengok keadaan sekarang Melayu Islam menghina ya. Sepatutnya orang Melayu Islam ni berpakat untuk tidak berkongsi kuasa dengan orang lain sepatutnya. Tetapi apa boleh buat? Apa yang berlaku sudah pun berlaku. Taman Air Mulih itu, YB itu sayang sungguhlah. InsyaAllah Taman Air Mulih sedang dalam pembinaan. Sekarang ini, bila benteng banjir itu sudah siap dan diserahkan kepada pihak PBT bulan Disember ini, banyak perkara yang boleh dilaksanakan di Taman Air Mulih. Banyak perkara, insyaAllah. Nak tunggu siap bulan 12 ini. Sekarang pun saya pergi tengok 97% lebih siap, insyaAllah. Adakah dalam Parlimen nanti kalau Anwar Ibrahim tak cukup majoriti, maka kerajaan akan jatuh? Secara prinsipnya begitu. Kalau undi usul percaya itu tidak berjaya lepas di dalam Parlimen, secara prinsipnya beliau sudah hilang majoriti dan beliau perlu menghadap Jadi Pertuan Agong pada masa itu. Walaupun demikian, secara peribadi saya merasakan bahawa beliau akan cukup majoriti, dan cukuplah itu sebagai suatu ujian terakhirnya di dalam Dewan untuk menentukan keabsahan. Seterusnya kita moving forward untuk ke depan. Perikatan Nasional sebagai pembangkang perlu bertindak sebagai pembangkang yang konstruktif dan responsif dalam apa jua isu. PAS kena letak calon dari PAS sebagai PM. PM pasti lebih kuatkan parti. Kita telah memikirkan banyak aspek dan sudutnya, bukan soal kemampuan atau tidak, tetapi dalam demografi masyarakat Malaysia ini, menerima Perdana Menteri dari PAS ini mungkin ya, alhamdulillah kita setuju. Tetapi di dalam masa yang sama, adakah rakyat Malaysia sudah bersedia untuk menerima seorang Perdana Menteri daripada PAS? Itu perlu untuk dilihat balik, untuk dipertimbangkan semula. Kalau bersetuju, insya-Allah saya yakin suatu masa nanti akan adalah nasib ataupun Perdana Menteri daripada PAS, insya-Allah. Tu parking Tasik Raja ni YB lagu mana? Tasik Raja ni bawah Parlimen mana, saudara Hafizul? Tasik Raja ni tidak di bawah Parlimen Pasir Mas. Ya, bolehlah saya sebut, bolehlah saya bawa isu ini. Saya boleh bawa, insya-Allah, tetapi ia tidaklah berkesan sangat jika dibandingkan dengan wakil rakyat di kawasan berkenaan sendiri untuk nak membawa isu tersebut. Semoga urusan YB dipermudahkan, alhamdulillah. Agung cuma mencadangkan gabungan PNPH dulu. Cadang tak sebenarnya Agung setuju. Itu atas bijaksana masing-masing. Ada sebab PN tak setuju, ya. Cuma adakah Agung cadang atau tidak, Wallahualam. Sebab kita tidak membaca sebarang kenyataan rasmi daripada istana yang menyatakan perlunya untuk melakukan unity government ini. Dah menang banyak, apa tak berusaha nak jadi kerajaan. Puncanya kuat ponten Parlimen. Puncanya kuat ponten Parlimen pula. Macam-macam. Bila pula Parlimen bersidang selepas pilihan raya ni?
Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, banyak ni komen kalau saya nak reply satu persatu ni. Cuma yang pentingnya ialah insya-Allah kita akan melihat pembentukan kabinet oleh Amat Berhormat Perdana Menteri pada kali ini. Yang menariknya macam mana dia akan menyantuni parti-parti yang ada di dalam Pakatan Harapan ini dengan pandangan-pandangan yang begitu banyak dan sebagainya. Berapakah kota untuk satu parti dan sebagainya. Adapun berkenaan dengan Perikatan Nasional lebih baik untuk berada di luar sebagai pembangkang yang konstruktif. Pembangkang yang mempunyai idea untuk terus sama menyumbang ke arah pembangunan negara. Bukan ertinya nak bangkang semua perkara, tak perlu. Apa yang baik kita sokong. Cuma saya sebut sekali lagi bahawa jangan ada sebarang usaha untuk menggugat perkara-perkara yang mempunyai asas di dalam perlembagaan. Tak perlu. Soal UEC dan sebagainya, minta tolong jangan sebut. Hak istimewa orang Melayu, jangan sebut. Sebab kalau ini disebut, Perikatan Nasional akan ditekan oleh penyokong-penyokong di peringkat bawahan supaya melakukan usaha untuk nak menjatuhkan keabsahan kerajaan yang ada. Which is itu tidak baik untuk perjalanan demokrasi. Mengambil alih pentadbiran negara dalam keadaan ahli parlimen bertukar, sokongan dan sebagainya, itu tidak baik untuk sebuah negara demokrasi yang ada pada hari ini. Biarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir sampai 5 tahun, bagi peluang. Apa yang beliau nak buktikan dengan ekonomi yang ada pada hari ini? Bagaimana beliau nak buktikan dengan ekonomi yang ada pada hari ini? Adakah benar beliau boleh membawa suatu, memandu ekonomi negara sehingga rakyat sejahtera, sesejahtera-sejahteranya? Kita nanti tengok dalam masa 5 tahun ini. Tinggal lagi jangan usik perkara-perkara yang boleh menggugat perasaan dan mengguris hati orang-orang Melayu Islam sebagai masyarakat terbanyak. Kalau itu boleh diberikan jaminan, insya-Allah saya yakin Perikatan Nasional boleh untuk tidak mengganggu-gugat kerajaan yang ada. Syaratnya peruntukan ataupun allocation pembangunan itu hendaklah juga sama rata. Projek-projek yang sedang berada di Kelantan pada hari ini jangan dihentikan. Teruskan. Kalau mulut tu sebut kerana Allah Ta'ala redha lah. Ya, insya-Allah kita redha, tak ada masalah. Jadi ini banyak pertanyaan, tapi terima kasih kepada semua. YB tak nak anjur debat, bahas dengan KPBN dan PH boleh, tak ada masalah. Kita tak ada kerja sekarang ni. Kita bukan kerajaan. Hari-hari duduk melawat kampung, ziarah kampung, kempen PRK dan sebagainya. So kalau ada orang nak buat debat dan sebagainya, sangat-sangat kita alu-alukan. Boleh, tak ada masalah, kita alu-alukan. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, terima kasih sudi untuk bersama-sama saya dengan live yang ada pada hari ini. Dan ambo ni penyokong dan pengundi PAS YB start PRU14, ambo klik tak sokong pada, tak apa, tak ada masalah. Boleh. Kita terbuka. Siapa tak sokong, nak sokong PAS sila, tak sokong tak ada masalah. Boleh. Nak undi Pakatan Harapan pun silalah. Untuk masa depan akan datang, insya-Allah kita akan pastikan Pakatan Harapan sekali lagi hilang deposit di rata-rata kawasan di Kelantan. Terima kasih. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Pakatan Harapan tidak akan bukan setakat mereka tak akan menang, tetapi untuk nak dapatkan balik deposit pun mereka akan bermasalah. Ini tekad kita. Dan kita akan pastikan bahawa itulah dia takdir yang akan bertemu dengan Pakatan Harapan di Kelantan khususnya ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, terima kasih banyak yang sudi untuk nak memberikan komen bersama-sama dengan saya secara live dalam ruang Facebook ini. Yang pasti ialah Pakatan Harapan, ya, mereka telah menjadi kerajaan dan kita tengoklah bagaimanakah mereka mentadbir negara, dan kita PAS dan Perikatan Nasional akan terus berada di pihak pembangkang, dan kita akan membangkang apa jua perkara yang boleh merosakkan dan menjejaskan negara. Dalam masa yang sama, apa-apa jua dasar yang baik untuk negara perlu untuk disokong, dan itulah yang dijadikan ataupun yang menjadi asas kepada pertimbangan kita bila kita berada di barisan pembangkang. Saya terima kasih banyak
ada apa jua, tuan-tuan ada idea dan sebagainya, tinggalkan di ruang komen ataupun boleh PM saya untuk nak memberikan sebarang idea untuk dilontarkan di dalam Dewan Rakyat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.